sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini, sambungan tadabbur surah Al-Baqarah ayat yang ke-98. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Penulis Niyati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati, merahmati dan kurniakan kebaikan. Saya percaya dan yakin ramai jemaah tak sabar nak dengar tadabbur daripada Ustaz setelah bercuti lama. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal, mashkurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para isteri baginda, keluarga baginda, dan pada mereka-mereka yang istiqamah di atas jalan agama ini sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita dah masuk bulan Syawal dan bermulalah ujian sebenar selepas kita berlatih selama 30 hari dalam bulan Ramadan. Ujian ketakwaan. Kita berlatih untuk membina takwa sepanjang 30 hari dan bagaimana latihan itu benar beri kesan pada kita atau tidak. Masih lagi kita terikut-ikut dengan ajakan-ajakan, pujukan-pujukan dari syaitan yang kita dah dipelihara daripada syaitan selama 30 hari, atau ketika keluarnya syaitan, kita tak sabar-sabar pula nak kembali kepada perangai lama. So bermulalah ujian-ujian getir kepada takwa kita, sudah membesar atau masih ditakut lama. So kita akan kembali kepada program tadabbur kita bermula ayat 99. Ayat yang lalu mereka bermusuhan dengan Jibril. Orang-orang Yahudi, mereka tak suka dengan Jibril atas beberapa sebab. Antaranya Jibril turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi adalah orang Arab. So Jibril ni seolah-olah salah turunkan. Dan lagi satu, Yahudi ni dia nak tunjuk ego dia. Apa ego dia? Dia kata kami adalah bangsa yang zaman berzaman
diberikan wahyu, diberikan kitab. Daripada 4 kitab, kami ada 3. Zabur, Taurat dan Injil. So, bila diberikan kitab, mereka ada akses kepada perkara-perkara gaib. Mereka ada akses kepada perkara-perkara gaib berbanding dengan bangsa yang lain. So, kalau itu macam, maka mereka ada hak untuk mempertikai itu dan ini. So, ayat sebelum adalah tentang diorang nak tunjuk yang diorang ni bangsa yang powerful sehingga boleh pertikai benda-benda gaib. Contohnya Jibril. Gitu. Dan penyakit itu berketurunan. Penyakit itu berketurunan. Kita juga masyarakat kita ada macam tu. Punya taksub kepada wali-wali ni sehingga kita nobatkan, oh wali itu pegang khazanah Allah yang ini. Wali ni boleh kawal angin. Wali ni boleh buat macam ni. Wali yang ni buat macam ni. Tak tahu dari mana dia dapat idea macam tu. Sehingga dia pula yang menentukan wali tu boleh buat apa, wali ni boleh buat apa dan akhirnya wali itulah yang disembah untuk minta tolong. Penyakit yang serupa. Penyakit yang serupa meletakkan kuasa itu dan kuasa ini pada makhluk lalu dia tinggalkan Allah secara perlahan-perlahan. Itulah bentuk kerja syaitan. Itulah bentuk kerja yang syaitan buat. Kemudian pada ayat 99 Allah mulakan dengan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wama yakfuru biha illal fasiqun. Dan kami telah turunkan, sungguh kami telah turunkan padamu ayat-ayat yang jelas dan nyata. Kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan nyata. Dan tiada yang mengingkari melainkan orang-orang yang fasik. Apa yang Allah turunkan? Quran. Soalan seterusnya, siapa yang turunkan? Oh, Jibril kat sebelum tu, ayat sebelum kan. Siapa yang turunkan? Jibril. Quran tu turun melalui Jibril. Dan pada siapa diturunkan? Pada Nabi SAW. So, kalau orang Yahudi tolak Jibril, dia bukan sekadar tolak Jibril. Dia nak bagi tahu apa yang Nabi SAW dapat itu tak valid. Tak valid. So diorang nak menafikan apa yang Nabi dapat, maka mereka buat idea, kami tak nak Jibril. So, Nabi ni siapa? Dia orang yang kalau kita cuba cari dia punya kesalahan, apa-apa sahaja perkara yang buruk yang boleh dikaitkan dengan Nabi, tak jumpa. Tak jumpa. Malah lebih mengkagumkan, lebih menarik ialah orang-orang sekarang yang tak pernah kenal Nabi, lalu dia adakan cerita seolah-olah benda tu buruk untuk Nabi. Apa dia? Nabi mengahwini Aisyah yang waktu tu usianya sangat muda. Lalu diberi gambaran, ini teruk, Nabi pedofilia, Nabi begitu dan begini. Sedangkan orang yang sangat memusuhi Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, tak pernah menggunakan poin itu untuk serang peribadi Nabi. Why not? Kalau benda tu buruk dan salah waktu tu, dan tentu mereka akan guna poin yang sama
seperti mana gerakan-gerakan orientalis. Tak gitu. Tapi kenapa mereka tak guna? Sebab benda tu adalah normal waktu tu. Itulah norma masyarakat Arab mengahwini wanita pada usia yang semacam itu. Dan itu jadi biasa, tak salah pun. Tapi kita sebab tak tahu nak baca situasi dan suasana, maka kita pun kata, macam mana Nabi boleh kahwin dengan budak kecil? Kecil tak kecil lah orang Arab. 9 tahun dah ada akil balik. Anak kita sekarang pun kalau tengok darjah 6 dah akil balik dah. Dah boleh jadi mak dah. Kita tak nampak macam tu. So kerana Nabi ini tidak dilihat tiada cacat cela, maka orang Yahudi mereka mencemuh Quran dan cuba untuk jatuhkan nilai Quran itu. Kerana mereka basically tak ada ruang dan fakta untuk mencemuh Nabi sebab akhlak Nabi yang mulia. Sebab tu tuan-puan, antara cara untuk hidup di zaman yang sangat teruk ini, kekal berakhlak dengan akhlak mulia. Sebab akhirnya orang tak ada point nak jatuhkan kita kalau kita betul-betul pegang dengan akhlak yang mulia ni, yang dapat daripada Quran. Itu je. Akhlak dengan akhlak mulia, orang tak ada point nak jatuhkan kita. So nilai-nilai akhlak ini yang kita kena pertahankan. Sebab jangan sampai kerana akhlak kita yang buruk, maka orang dekat keliling kita tak nak terima mesej Quran. Orang dekat keliling kita tak nak terima nasihat, panduan yang kita sampaikan. Kan? Kadang-kadang apa yang kita sampaikan tu Quran tentang kebenaran. Tapi cara kita sampaikan menjengkelkan. Cara kita sampaikan buat orang tak nak dengar. Cara kita sampaikan menjadikan orang meluat. Dan lebih sedih, kalau ada dalam kalangan orang-orang yang mengaku malah diangkat oleh masyarakat sebagai ahli agama tetapi mempunyai akhlak yang buruk. Satu ayat ni sebut tentang walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Quran turun tu kepadamu bukan sekadar menjadi ayat-ayat jelas, ayat-ayat keterangan yang jelas, dilihat sebagai Quran itu jelas, bukan. Bila ayat tu benar jelas, maka kita perlu ikut ayat tu sehingga menjelmakan akhlak yang baik. Adalah buahnya. Allah kata kami dah turunkan ayat, korang tinggal ikut. Bila ikut, keluarlah buahnya tu. Sebab kalau tak keluar buah, maksudnya وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Something wrong somewhere inside you. Kalau tak keluar buahnya tu, dah tentu apa yang ada dalam dirimu tu sudah rosak. Fasik adalah manusia yang rosak. Manusia ni dia mula rosak dari mana? Dari dalam. Dari dalam. Tak kira penyakit fizikal ke, penyakit rohani ke, kerosakan itu bermula dari dalam. Contoh sakit fizikal, kencing manis. Rosak dari mana? Dari dalam. Darah tinggi, rosaknya kat mana? Dari dalam. Jantung, rosaknya kat mana? Dari dalam. Kat luar kita nampak, sehat, segar bugar. Rupanya ada kanser kat dalam. Itu nilai fasik. Dan fasik ini, kerosakan itu tidak dirawat dari awal.
Sehinggalah kebinasaan, kerosakan itu terpapar melalui tingkah laku. Oh, gitu. Kan. Walaupun apa yang kita sampaikan tu baik, tapi kalau disampaikan dengan cara yang buruk, itu boleh menjauhkan manusia dari ayat Allah. Kan? Dalam kelas-kelas pengajian macam ni, cakaplah dengan cara yang baik. Kan tuan-puan dah berusaha sampai rindu-rindu nak datang belajar. Maka kita belajar, mengajar dengan cara yang baik. Jangan marah-marah, jangan maki mereka, jangan perli, jangan tuduh mereka macam-macam. Malah ada yang tuduh dia punya audiens, anda semua ni munafik. Wih, itu tak patut. Quran tak pernah tuduh siapa-siapa. Quran highlight akhlak orang yang tak betul. Bukan individu tapi akhlaknya. Jangan jadikan ruang pembelajaran itu. Kita cerita pula keburukan orang lain, pelajar lain. Jangan cari kesalahan-kesalahan anak murid. Kan? Begitu. So, وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Fasik ialah orang yang banyak buat dosa. Yang tak mahu menerima. Cuma jangan kita cepat melatah. Nampak orang tu begitu, itulah fasik. No, jangan. Mereka menjadi fasik selepas tidak mahu terima Quran. Apa maksud tak nak terima Quran? Dia tak nak ikut apa yang Quran bawa. Mereka menjadi fasik selepas tidak mahu terima Quran bila didakwahkan kepada mereka. Namun satu sudut, kita kena tanya balik diri kita. Adakah kita telah sampaikan Quran seperti mana yang sepatutnya kepada mereka? Berapa banyak kali dah kita dah jelaskan pada mereka tentang ayat Quran? Adakah kita pernah dakwah pada mereka atau kita terus panggil mereka fasik tanpa kita dakwah untuk sampaikan Quran terlebih dahulu? Sebab tu jangan senang-senang tuduh orang lain fasik. Kan macam belum apa-apa kita dah kata budak tu gagal. Bila ditanya, kenapa awak panggil dia gagal? Yelah, dia SPM pun tak lepas. Okey. So maksudnya kita punya kriteria gagal ialah tak lepas SPM. Tak lepas SPM. Itu kriteria kita. Kemudian orang tanya kita, so Encik dah buat apa untuk bantu dia berjaya melepas SPM? Tak ada apa-apa? So maksudnya Encik tiada hak untuk kata budak tu gagal. Encik tak tolong apa-apa pun. Oh, by the way, budak tu umur berapa? 15 tahun. 15 tahun, Cik, belum SPM. Nampak tak? Quran tidak mengajar kita untuk rejam orang lain dengan hukuman. Tidak. Tapi bila Allah kata, anzalna walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ayat yang turun ini, Quran yang turun ini, bukan hanya engkau yang guna, tapi pastikan orang lain juga dapat manfaat daripada Quran tu. Sebab kaum sebelummu, Yahudi, sering menyalahkan orang lain. Dia tak salah. Orang lain yang salah. Jibril yang salah, itu yang salah, ini yang salah. So, anda jangan bersikap macam tu. Ayat 99 mengajak kita dah dapat ayat yang terang, jelas dan nyata. Tolong jangan bersikap macam orang sebelum kamu. Okay, next. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Allah marah atau Allah menempelak mereka yang memungkiri janji
dengan Allah. Kan orang Yahudi telah mengadakan perjanjian taat setia akan mengikut ajaran dalam Taurat. Namun mereka telah mungkiri. Bukankah kita bila kita baca Quran, kita akan lalui janji-janji yang Allah beri. Kita juga membuat ikrar dan aku janji dengan Allah waktu baca Quran. Kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan a'budallah, kami akan menyembah Allah, itu kan janji-janji. So sekarang Allah review balik, orang dulu pernah berjanji. Tapi mereka mencabuli, mengingkarinya. Patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian, nabadahu fariqum minhum, dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka. Bal aktsaruhum la yu'minun, malah kebanyakan mereka tidak beriman. Hai orang beriman, jangan buat macam tu. Awakullama ahadu ahda. Apakah setiap kali mereka buat perjanjian? Perjanjian adalah perjanjian yang dibuat dengan Allah. Bila sebut ahadu, kita berjanji, kita sebenarnya bukan berjanji dengan manusia tu. Basically, dia ada kaitan perjanjian tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Katalah kita janji apa? Berutang. Kan saya berutang dengan bonda lah, bonda Ros. 500,000. 500,000. Saya janji bulan-bulan saya akan bayar untuk settlekan certain amount. Untuk tempoh berapa? 30 tahun? 40 tahun? Yang kita lihat adalah saya buat perjanjian dengan bonda. Saya buat perjanjian dengan bonda. Tapi yang kita tak nampak ialah saya adalah hamba Allah. Saya ialah hamba Allah. Dan hamba Allah perlu menyantuni hamba Allah yang lain ikut kadar yang Allah nak. So, bila saya berjanji dengan satu orang hamba Allah yang lain, saya juga sedang berjanji dengan Allah. So, bila kita culas janji dengan orang lain, sebenarnya kita sedang culas janji dengan Allah. Kan lazim kita sebut apa? InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Menggunakan nama Allah untuk beri komitmen pada orang lain. Kenapa kamu tiap kali mengikat perjanjian setia, kamu buang dan cabuli? Itu belum sentuh yang akad nikah, perjanjian antara suami untuk mengambil, memikul amanah isteri daripada mak bapak dia. Kan? Dan banyak perjanjian-perjanjian yang kadang kita take for granted. Berat. Yes, berat. Berat. Tu perjanjian. So, nabaza, Allah guna perkataan nabaza. Nabaza ni maksudnya apa? Buang. Nabaza ni buang. Toss away. Nabaza pula dalam bentuk begini. Dia buang sesuatu yang kita tak perasan bahawa benda tu penting. So, kalau kita tahu benda tu penting, kita tak buang. Kerana kita tak tahu bahawa itu penting, saat tu kita senang-senang buang. Maksudnya, orang yang nabaza ni, yang buat benda tu adalah orang yang bodoh dan tak tahu.
Dia macam ni lah, waktu nak raya hari tu kan, kita flashback, throwback waktu nak raya hari tu. Kalau kita ada berapa? 3 orang anak. Kalau kita suruh yang sulung kemas rumah, cara dia kemas rumah berbeza dengan nombor 2. Dan nombor 2 kemas rumah berbeza dengan nombor 3. Dan lazimnya kalau kita betul-betul nak kemas, nak clear barang-barang tak pakai dekat rumah, suruh yang nombor 3 sorting out pilih. Nombor 3 akan pilih benda yang dia nak saja untuk disimpan. Yang lain dia buang. Dan dia buang tanpa mengambil kira ada nilai sentimental value ke, ada nilai kenangan ke, tak ada. Dia buang. Selalunya anak bungsu, paling mudah untuk buang. Baju ni tak pakai, buang. Sebab bukan dia punya. Dia tak pakai, buang. Yang ni tak pakai, buang. Sebab bukan dia punya. Dia rasa tak penting. Kita sayang banyak berkumpul barang kat rumah tu. Sebab apa? Kita rasa ada nilai. Oh, inilah pinggan pertama mak beli dulu. Waktu mula-mula pindah ke KL. Inilah kasut pertama mak dulu. Semua ada nilai pertama dan pertama. Inilah baju pertama mak dulu waktu bertunang dulu. Waktu tu XS. Sekarang triple XL. Kita ada sayang tu. Penting kan? Dia tak buang. Tu nabazah tu, kita menganggap janji tu tak penting, lalu kita, pedulilah. Lain kali boleh buat lagi. Gitu. Tu nilai nabazah. Benda tak penting, dia senang nak buang. Maka mulalah melihat segala bentuk perkara yang kita janji sebagai penting. Sebagai penting. Kan, setiap kali kita buat syahadah, setiap kali kita buat solat, kita berjanji dengan Allah, hanya Allah yang kita sembah, hanya pada Allah kita mohon. Sebab, tapi banyak antara kita yang gagal untuk menepati janji ini. Antara lain kerana kita tak faham bahawa itu adalah satu bentuk perjanjian. Dan perjanjian kita yang kita buat tu dengan Allah, nilainya sangat penting. Dia bukan main-main, dia perjanjian yang berat. Bal aksaruhum la yu'minun. Bahkan kebanyakan mereka tidak kisah akan perjanjian itu. Bila sebut tidak beriman, yu'min, selain daripada maksud iman tu percaya, iman juga bermaksud sedar. Selain daripada maksud iman itu tidak percaya, iman juga bermaksud sedar. So, bal aksaruhum la yu'minun, kebanyakan dari mereka tidak sedar. Tidak sedar. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ayat ni berat. Kali kedua Allah guna perkataan nabadha. Kali kedua Allah guna perkataan nabadha. Jom kita tengok. Dan bila datang kepada mereka Rasul dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang mengesahkan apa yang ada, kitab yang ada pada mereka. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Sebahagian daripada mereka
lemparkan kitab itu. Dia lemparkan kitab apa? Dia lempar kitab Allah. Wara'a zuhurihim, lempar ke belakang. Ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka tak pernah tahu. Tadi Allah sebut tentang janji. Sekarang Allah kata, Quran diturunkan pada mereka, mereka tak kisah tentang Quran pun. Lempar ke belakang. Quran tu dilempar ke belakang. Kenapa? Sebab kalau dia ambil tahu tentang Quran, dah tentu Allah akan tanya. Tapi kalau dilempar buat tak tahu, buat tak reti, so dia tak boleh dipersalahkan. Ya, aku tak tahu apa-apa. Allah ingatkan pada mereka bahawa Nabi SAW ialah Rasul yang diutuskan. Allah yang pilih, bukan Jibril. Dan Nabi bawa membenarkan apa yang ada dalam kalangan mereka. Nabi bawa bukan ajaran baru, bukan akidah yang lain, tapi akidah yang sama. Seperti mana kitab Taurat, seperti mana kitab Injil. Dan cuba tengok cara Allah guna perkataan. Allah guna perkataan utul kitab. Utu telah diberi. Alkitab, kitablah. So Allah gunakan perkataan utul kitab, mereka telah diberikan kitab. Dan ia dalam bentuk pasif. Tak selalu kalimah yang digunakan ialah ahli kitab. Utul kitab telah diberikan kitab. Diberi, siapa yang beri tak sebut. Tapi mereka telah diberi kitab. Maksudnya apa? Gelaran utul kitab dalam bentuk pasif, bukan aktif tapi pasif. Gelaran ini menunjukkan kebencian Allah pada mereka. Sebab kitab yang diberi pun, kitab Taurat yang Allah beri pada mereka pun, mereka tidak endahkan. Dan kalau tengok awal ayat ni, bila Allah sebut tentang beri Quran, Allah kata apa? Anzalna ilaika. Kami berikan padamu, aktif. Kami beri engkau. Tapi kalau untuk Yahudi tadi, mereka telah diberi. Siapa beri tak tahu. So mereka tak pernah ambil tahu pun. Tengok. Anzalna ilaika, bila Allah cakap dengan Nabi, Allah kata kami beri kepada engkau. Bentuk aktif. Itu kan ada bentuk kemesraan dari Allah, kasih sayang. Ini bentuk isyarat bahasa yang kita boleh lihat. Beza tak kala Allah bercakap dengan Nabi dan bila Allah address ahli kitab yang lain. Ui, dahsyat. Itu bentuk cinta. So kitab Allah, kitab itu bukan kitab 35. Ini kitab Allah. Mereka buang kitab tu. Malah ada pendapat yang sebut tentang bila sebut kitab Allah, yang mereka buang itu adalah kitab dari Allah. Kalamullah. Kan sangat teruk apa yang mereka buat. So kalau kita tidak endahkan Quran yang ada depan mata kita, kita dengan Yahudi ada beza tak? Tak ada beza. Tak ada beza. Sebab tu bila ditanya, bila hari-hari dalam satu tahun yang kita benar-benar serius guna Quran? Bilakah masanya
Bilakah masanya yang kita benar-benar serius guna Quran? Kan? So kalau kita tak ada waktu, tak pernah serius guna Quran untuk hidup, apa beza kita dengan ayat ni? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Kan? Maksud guna Quran bukan sekadar baca. Tapi tindak tanduk kita selari dengan apa yang Quran nak. Kan cara kita berbelanja, cara kita menanam, cara kita berkenderaan, cara kita bekerja, cara kita manage ekonomi negara, cara kita bersosial dalam masyarakat, cara kita tadbir urus jabatan, tadbir urus masjid. Cuba tengok masjid-masjid kita, AJK masjid, lazimnya orang-orang yang pencen. Kan, lazimnya orang-orang yang pencen. Kalau masjid-masjid dekat tempat elitis, itu di barisan AJK ni Datuk Seri. Datuk Seri Tan Sri. So bila dia Tan Sri, dia akan jadi pengurusi. So bila jadi pengurusi, dia akan buat masjid itu sebab dia dulu pencen apa? PTD. Orang besar dalam jabatan, dalam kementerian, dia bekas KSU. So bila dia pencen, mula menjinak-jinakkan diri ke masjid, maka dia jadi pengurusi dan dia buat masjid macam kementerian dia. KSU. Sedangkan masjid untuk orang awam. Jadi kalau dia pencen sisi, dia bawa dia pergi perangai sisi dia tu dalam masjid. Nak itu dan nak ini. So adakah masjid tu perlu diurus begitu? Masjid ni rumah Allah, bukannya pejabat. Kan? Tak boleh tidur dalam masjid. Tutup ruang untuk iktikaf 10 malam terakhir. Wah. Kan? Nak tengok masjid yang baik, tuan-tuan pergi Seri Petaling. Masjid tu, dia tak ada tabung derma. Dan masjid Seri Petaling, dia tak ada daun pintu. Pintu dia tak tertutup. So, bila kita jadikan masjid rumah Allah, orang yang datang ke rumah Allah ni adalah orang yang nak bersuci dan bersih. Dia sendiri akan pastikan kebersihan dan kesucian tu. Bukan perlu dipaksa. Gitu. So, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum.
Itu sebahagian kecil daripada orang-orang yang mencampakkan Quran di belakang. Wara'a zuhurihim, ke belakang mereka. Cara mereka buang bukannya literally campak dengan tidak ambil peduli. Macam kita buang sampah. Kan kita tulis surat, surat tu surat yang tak valid, orang tak suka, dia campak, dia keromok surat tu campak baling ke belakang. Maksud ayat ini mereka tak mahu belajar apa isi kandungan Taurat. Mereka tak mahu belajar apa isi kandungan Quran. Sebab mereka tak pandang dia sebagai satu benda yang penting dan serius. So kalau kita pandang Quran tu penting dan serius, berapa serius Quran itu dipelajari? Sejak daripada kafah, betul kita belajar Quran ke atau sekadar belajar tajwid? Betul kita belajar Quran ke atau sekadar belajar tarannum? Betul kita belajar Quran ke atau sekadar betulkan bacaan dan sebutan? Makna dia? Makna dia. Maksud dia. Cara ayat itu difahami. Kan? Kalau kita anggap dia penting, kita akan layan dia sebagai penting. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak pernah tahu. Mereka buat macam tu, mereka tidak pernah kenal kitab Taurat tu. Mereka sebenarnya tahu, tapi mereka buat tak tahu. Dan bila Nabi bacakan ayat Quran dan mereka tahu ia terkandung juga dalam Taurat, mereka akan kata yang mereka tak tahu menahu apa yang sedang dibicarakan oleh Nabi. Tu perangai orang Yahudi terhadap Nabi. Kita pun macam tu juga, jangan asyik tengok orang. Kita juga macam tu. Ramai yang tak peduli tentang Quran. Kan, tengok masa Quran tu. Tersusun cantik dekat masjid. Dan kebanyakan masa tu tak pernah dibaca, tak pernah dibuka pun. Nampak elok je macam baru keluar kedai. Sebab apa? Sebab masyarakat kita lebih suka baca wirid berbanding baca Quran. Padahal baca Quran lebih afdal. Betul, wirid bawa banyak pahala. Tapi baca Quran lebih banyak lagi. Bukan salah berwirid. Tapi kalau kita nak berniaga pun kita akan cari untung lebih besar, bukan? Maka kenapa kita tidak cari pahala lebih banyak dengan membaca Quran dan dijadikan zikir harian? Wow, kan? Kan? Sampai ke tahap bangsa kita ni, bila pergi ke Mekah, orang kita lebih banyak berwirid kalau nak dibandingkan dengan bangsa lain. Ui, dahsyat. Dahsyat. Gitu. Salah meletakkan priority. Priority. Sebab tu, cara kita melihat Quran perlu di-refresh. Dikembangkan dengan lebih baik. Hari tu, apa nama? Saya ada dengar nasihat dari seorang syekh ni. Nasihat dia ni dah lama berlegar dalam masyarakat. Tapi kali ini dalam bentuk berbeza. Dia kata macam ni. Tuan-tuan, solat tu, perkataan solat, dia bawa banyak maksud. Perkataan solat, dia bawa banyak maksud. Antara maksud solat ialah perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam.
Itu solat maksud pertama. Maksud kedua solat ialah hubungan. Silah. Hubungan dengan Tuhan. Maksud ketiga solat ialah doa. Doa. So selama kita solat ini, ada kemungkinan kita hanya menepati maksud pertama. Kita takbir dan diakhiri dengan salam. Kita takbir dan diakhiri dengan salam. Maksud kedua, hubungan. Adakah dalam solat tu kita benar-benar berhubung dengan Tuhan, menjaga hubungan itu? Atau kita fokus kepada apa yang kita nak buat? Rakaat berapa rakaat dah ni? Yang ni lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca surah. Hubungan tu kita jaga tak? Maksud solat ketiga ialah doa. Bila dah berhubung dengan Allah, apa yang kita minta dalam solat? Apa yang kita doa? Solat tu maksudnya doa. So kita berdoa tak dalam solat? Sebab tu dia kata, kenapa kita perlu berdoa lepas solat, sedangkan dalam solat itulah kita sedang berhubung dengan Allah, dan sepatutnya waktu itulah, waktu berhubung itulah kita angkat, kita beri, kita ungkapkan, kita mohon, kita rayu doa kita. Lepas solat itu dah di luar daripada proses perhubungan kita dengan Tuhan. So berdoalah dalam solat, bukan selepas solat, bukan di luar solat, di dalam. Itu prioriti kita tu. Meletakkan prioriti. Kan surah Taha tu Allah sebut, ingatkan pada Nabi Musa. Apa di ayat tu saya lupa dah. Aqimis salata li zikri. Dirikan solat untuk mengingatiku. Nak ingat Tuhan, bukan wirid kat luar sembahyang tu. Solat tu sendiri zikir. Aqimis salata li zikri. Kau dirikan solat untuk mengingatiku. Dan Allah sedang bagi tahu Nabi Musa, waktu tu Allah sedang bercakap dengan Nabi Musa atas bukit Tursina. Allah didn't even say, kau kalau nak ingat aku, kau naik bukit Tursina ni, kau boleh bercakap dengan aku. Tak. Allah kata apa? Dirikan solat untuk ingat aku. Itu nilai solat. Tapi sebab kita tidak diasak untuk berfikir macam tu, maka kita rasa solat ini benda lain, untuk aku berdoa masa yang lain, untuk aku ingat Tuhan masa yang lain. Dan kedua-dua tu doa dan mengingat Tuhan kita tak buat dalam solat. Hai, bingung kita ni, bingung. Kan? So letaklah prioriti yang baik dan betul. Sebab kita tak nak kita dilabel oleh Allah sebagai nabadha fariqum minal ladhina utul kitaba kitab Allah. Orang-orang yang mencampakkan. Orang-orang yang telah diberi kitab tapi dia campakkan kitab Allah itu. Wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Wow, dahsyat tuan-tuan. So, kita berhenti dulu pada ayat 101. Next, kita akan pergi ke ayat 102. Dan ayat 102 adalah sejarah macam mana sihir itu turun. Macam mana ajaran-ajaran sihir itu boleh datang ke dunia. Dia melalui malaikat yang dinamakan Harut dan Marut. Harut dan Marut. Ustaz, saya buka soalan ke Ustaz? Gitu.
Boleh. Nak soal boleh? Silakan. Start break. Mengejut. Ustaz, berkenaan solat kan. Kalau apa? Solat ni kita, hubungan kita dengan Allah. Saya pernah dengar lah. Ulama tasawuf berkata kalau kita mencari bahagia, selalu mencari bahagia. Sebenarnya dalam solat itulah bahagia. Itu satu. Satu lagi, apa? Pintu makrifah. Hati kita ni, kita selalu minta supaya Allah buka pintu hati kita untuk kita mengenal Allah. Tapi kalau dalam solat tu pun kita kadang-kadang tak fokus. Adakah kerana kita tak begitu mengenal Allah? Masya Allah. Okey, soalan yang baik. Soalan pertama tentang bahagia. Kita mencari bahagia. Jadi kalau ditanya semula, bahagia itu apa? Kan? Bahagia. Bahagia itu apa? Apa itu happy? Dan selalu happy ini dikaitkan dengan hormon endorfin. Hormon endorfin. Dan hormon endorfin ni, sekejap saya tunjukkan hormon endorfin. Ni hormon endorfin. Dia jalan slow-slow macam tu ke otak. Okay. Dia slow je jalan satu-satu. Tenang je. Lag-lag. Tu hormon endorfin. So kalau inilah yang kita kata sebagai bahagia, apa yang saintis melihatnya sebagai bahagia, kita perlu tahu juga bahagia tu bila kita ramai anak ke, bila suami kita tak kahwin lain ke, bila kita dapat naik pangkat ke. Define dulu bahagia tu apa. Sebab lain orang lainlah dia punya level of happiness, bahagia dia tu. Kan happiness subjektif, bahagia tu kan subjektif. Kalau dalam perhubungan, dia nak perhubungan itu tanpa kacau bilau. Kan suami dia okey, suami dia penyayang, suami dia tolong dekat rumah. Kan? Bahagia adalah bila kita sedar benda tu nikmat dan kita syukuri. Itulah bahagia. Bahagia ialah bila kita sedar benda tu nikmat dan kita syukuri. Itulah bahagia. Saya ulang balik. Bahagia ialah bila kita sedar tentang nikmat dan kita syukuri. So sekarang cuba list down. Berapa dah nikmat kita setakat pukul 9.12 pagi ni? Berapa banyak dah nikmat yang Allah bagi pada kita setakat 9.12 pagi, start daripada kita bangun subuh tadi? Banyak, sangat banyak. Syukur tak? Syukurnya belum banyak. Tapi sikit sangat kita syukuri. Cuba throwback balik, start daripada subuh. Punya banyak dah nikmat. Nikmat itu dan nikmat ini. Kita mengingatkan nikmat tu
Kita dah rasa dah cukup overwhelmed dah dengan bahagia, dengan rasa hati kita ni sangat rasa dihargai, sangat rasa diberi perhatian. Kan orang bahagia ni orang yang serba-serbi cukup, serba-serbi cukup. Dia nak perhatian, dia dapat perhatian. Dia nak sihat, dia dapat sihat. Dia nak gembira, dia dapat gembira tu. Dia nak nikmat itu, dia dapat. Kan bahagia ialah apa yang dia nak, dia dapat. Tak gitu. Selalunya begitulah yang kita ertikan. Bahagia ni bila kita nak, kita dapat. Rasa bahagia sangat. Nak anak berjaya, dapat anak berjaya. Rasa bahagia sangat. Tapi cuba kenang balik nikmat dalam 2 jam pertama hidup kita. Kan banyak dah kita dapat tu. Tapi kita rasa tak bahagia tu. Kita tak rasa bahagia tu sebab kita tidak sedar dan kita tak syukur. Kan. Belum cerita pasal solat lagi. Belum cerita pasal solat. Tentang bahagia je. So sekarang bila kita solat, perkara pertama yang kita perlu rasa bahagia dalam solat ialah Allah sudi untuk gerakkan kita solat. Allah sudi untuk mengajar kita tentang Quran. Allah masih sudi nak dengar permohonan-permohonan rintihan kita. Allah masih sudi untuk kita sihat tubuh badan boleh berdiri menghadap dia one on one. Kesudian Allah beri nikmat, limpahan nikmat satu persatu. Kita tidak nyanyuk, kita tak gila, tak pengsan. Kita hidup dalam keadaan aman. Berbanding apa? Dekat negara lain, Sudan sekarang dalam krisis. Diorang solat tu macam mana? Tak cukup rasa bahagia ke? Waktu solat. Dalam ramai-ramai manusia, berbilion manusia, kita sedang berdiri depan Tuhan. Tuan-puan yang masih berkahwin, nikmat suami tu, tuan-puan tanya Bonda Ros tentang nikmat suami. Wow. Itu bahagia. Kita sudah terlalu banyak dapat bahagia. Tinggal lagi kita tak sedar. Dan bila kita sedar, kita perlu syukuri. Dan bila kita lazimi buat benda tu, lama kelamaan, maka terbukalah pintu makrifah. Kita kenal Allah yang beri kita semua ini. Kita kenal Allah bukan sekadar beri kita semua. Sebab perkataan beri kita semua itu masih terlalu umum. Bila kita pergi detail satu persatu apa yang berlaku dalam hidup kita, pergi detail satu persatu, maka kita benar kenal Allah. Allah yang beri aku ini. Allah beri aku ini. Allah beri aku ini. Allah beri aku ini. Allah beri aku yang ini. Allah beri aku ini. Oh, hari ini aku tak dapat yang ini, tapi Allah ganti yang ini. Hari ini aku tak dapat makan nasi lemak, tapi Allah bagi aku roti canai. Oh, pagi ni aku rasa nak puasa, Allah beri aku begini. Ui, banyak tuan-puan, banyak. Dan waktu kita terkenang-kenang tu nikmat-nikmat Allah beri satu persatu, dan bila kita kenang kegagalan kita untuk bersyukur, kita akan malu sendiri. Dan akhirnya tertunduk menangisi kelemahan diri. Suatu Abu Bakar, orang yang paling tinggi imannya, dia akan berzikir lepas solat subuh. Berzikir lepas solat subuh, dan lazimnya bila dia habis berzikir, dahi dia, kan orang berzikir kan tunduk.
Duduk dan tunduk. Habis dia berzikir, dahi dia akan sentuh bumi. So akhirnya dia mengakui, ya, hanya Allah yang layak disembah. Dan dia habiskan zikir di dalam keadaan bersujud. Itu Abu Bakar. So bahagia, bahagia bukan sekadar endorfin yang berjalan-jalan, slowly chill macam ni. Tapi dia adalah tindakan kita sedar nikmat Allah, tindakan kita bersyukur. Sebab sengaja Allah akan rembeskan hormon semacam ini ke dalam otak kita setiap kali kita buat. Tenang nikmat dan kita syukur. Gitu. Okay, soalan lain? InsyaAllah. First time saya tengok tu Ustaz. Sangat comel. Kalau Ustaz tak tunjukkan memang tak tahu pun, Masya Allah. Hebat Allah. Ustaz. Silakan. Siapa ada Assalamualaikum lagi? Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, lagi satu kan, saya pernah terbaca macam contohlah bila kita lepas solat, kita ataupun lepas solat kita tak berzikir ke kan, pada kita macam pada pendapat kita tak apalah hari ni tak payahlah zikir, tu pada pendapat kita kan. Tapi seperti yang saya baca, dia cakap sebenarnya Allah yang tak nak, Allah yang tak bagi kita berzikir. Betul Ustaz macam tu lah. Okey. Itu sangkaan manusia. Tapi sangkaan manusia dalam bentuk yang keterlaluan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana orang tu tahu yang Allah tak nak? Tak maksudnya dia ada hubungan spesial dengan Tuhan ke? Tak maksudnya mungkin dia pendapat dia tu macam pada kita kita tak nak buat lah amalan tu, mungkin kita malas ke hari tu. Bila saya fikir balik, mungkin dosa kita banyak ke, Allah Ta'ala tak. Itulah minta pendapat Ustaz. Okey, macam ni. Bila kita kata Allah tak nak, kita yang kata Allah tak nak, kita sedang menyalahkan Tuhan. Kan? Dia tak nak. Aku nak je buat tapi dia tak nak. Kita menyalahkan Tuhan. Sebenarnya bukan begitu. Bukan begitu. Kita akuilah yang kita malas. Kalau dalam ayat 186 surah Baqarah tu, kan kita baru lalui dalam bulan Ramadan hari tu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat tu penuh dengan kesudian Allah untuk mendengar doa. Kesudian Allah bukan dengar, kesudian Allah untuk menjawab doa setiap hamba. Malah bila hamba tu tanya Allah tentang Allah, Allah kata dia dekat. So, part mana dalam ayat tersebut yang Allah kata Allah tak nak? Bila hamba Allah nak buat, Allah sudi untuk layan. Allah sudi untuk ijab. Malah Allah turun 1/3 malam di langit dunia. Bertanya, mana hambaku yang nak doa dia dimakbulkan? Aku nak makbulkan. Mana hambaku yang nak minta? Aku bagi. Allah sentiasa bersedia untuk menerima apa yang kita nak. Dan tiba-tiba ada manusia yang malas nak buat lalu dia salahkan Allah. Allah tak nak. Kan teruk betul tu. Waktu kita malas, akui saja aku malas.
Bukan sebab Allah tak nak dengar, tapi aku yang malas. Allah bila-bila nak saja dengar. Sebab kita malas. Yang part Allah lupakan sebab dia lupakan Allah, yang itu ada dua ayat yang kita kena tengok. Ayat pertama dalam surah Hadid. Hadid kejap. Ayat pertama dalam surah Hadid, satu lagi dalam surah Hasyar. Surah Hasyar. Kita dah lalui dah surah ni. Oh, ayat pertama dalam surah Mujadilah. Surah sebelum. Ayat kedua dalam surah Hasyar. Dalam surah Mujadilah ni, Allah sebut tentang ni. Istahwadha alaihimu syaitanu fa'ansahum zikrallah. Syaitan has overcome them. Syaitan dah took control mereka ini. Syaitan dah boleh remote mereka dan menjadikan mereka lupa mengingati Tuhan. Kenapa syaitan tiba-tiba ada kuasa terhadap hamba ni? Sebab kesalahan-kesalahan mereka yang mereka buat. Lalu Allah beri kuasa kepada syaitan untuk menguasai mereka sehingga syaitan boleh melupakan Tuhan. Syaitan boleh menjadikan mereka lupa kepada Tuhan. Itu surah Mujadilah. Surah Hasyar, kan perkataan tadi digunakan fa'ansahum. Surah Hasyar Allah sebut wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kau jadi mereka-mereka yang lupa Allah. Siapa lupa Allah tadi? Tu, yang berkawan dengan syaitan tu. Yang tadi berkawan dengan syaitan. So syaitan ada kuasa untuk jadikan dia lupa Tuhan. Sekarang Allah bagi tahu jangan sampai kau menjadi seperti orang-orang yang lupa Tuhan. Fa'ansahum anfusahum. Lalu mereka bukan sekadar lupa Tuhan, mereka lupa diri. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah defiantly disobedient. Semuanya dari kita. Kita yang malas, kita yang culas. Tapi kita salahkan Tuhan. Oh, tak patut macam tu. So bila kita kata Tuhan yang tak nak, kita seolah-olah jadi juru cakap Tuhan. Kita tahu ke Allah nak apa dan Allah tak nak apa? Tak tahu. So don't put our word untuk jadikan ini milik Tuhan. No, bukan. Yes, dua-dua ayat 19. Mujadilah dan surah Hasyar. So better off bila orang malas nak baca Quran, bila kita malas nak baca Quran, kembalikan kemalasan, kelemahan itu pada diri kita. Bukan meletakkan beban kesalahan. Ini sebab Tuhan yang tak nak dengar. Ustaz, macam mana dengan konsep ayat Allah? Allah tak izinkan. Buat sesuatu Allah tak izinkan. Buat ini Allah tak izinkan. Sama tak dengan konsep soalan tadi? Macam mana kita tahu Allah tak izinkan? Sebab tak dapat. Okay. Benda kita nak dan tak dapat lalu kita kata, ini Allah tak izinkan. Okay. Benda tu lain konsep. Benda nak tak dapat, konsepnya begini. Puan Sakinah ada anak umur 3 tahun. Anak itu sedang baru dapat kaki, sedang nak berjalan dan berlari. Sedang dia berjalan-jalan, dia nampak soket. Lalu dia pun ambil pen, dia pergi cucuk-cucuk dekat soket tu.
Okay, dia ambil pen, dia pergi cucuk-cucuk dekat soket tu. Kebetulan puan tengah vacuum rumah. Nampak dia buat macam tu. Dibiarkan ke atau puan buat apa? Biarkan dia main dengan soket tu? Atau puan buat sesuatu? Ya tentu. Kita akan tarik dia. Tak, soket benda yang bahaya. Tarik dia. Bila dia tengah seronok-seronok nak cucuk dan kita tarik, apa berlaku? Budak tu akan marah, tantrum, menangis-nangis. Tapi dia tahu ke benda yang dia nak tu bahaya? Dia tak tahu. Sama macam kita. Kita nak sesuatu, mohon pada Allah. Nak pergi kenduri, ni tengah hari ni, nak pergi kenduri, nak pergi rumah terbuka. Berlaku sesuatu dan kita tak dapat pergi. Lalu kita kata Allah tak izinkan. Bila kita kata Allah tak izinkan, susuli perasaan tu dengan Allah tak izinkan sebab Allah tahu. Kalau aku pergi, bahaya untuk aku. Sama macam budak tadi. Mak dia tak bagi sebab mak dia tahu benda tu sangat bahaya untuk dia. Benda tu boleh bawa kematian. So konsep Allah tak izinkan sebab benda tu akan datangkan bahaya untuk aku, boleh ada risiko mati. Allah nak selamatkan aku. So kalau begitulah cara kita berfikir, kita akan mudah untuk berdamai dengan takdir. Benda yang kita nak pulut dakap ni dah cukup duit dah. Nak pergi habis jual, nak pergi, tapi tak dapat pergi. Tak dapat pergi. Bukan esok lusa tak boleh pergi. Hari tu tak dapat pergi. So, sebab suami kita lambat balik. Tapi senang ke nak berdamai dengan takdir pada waktu tu? Sukar. Sebab semua kita salahkan pada suami. Kita tak melihat Allah yang tak izinkan. Yes, ada hikmah yang Allah tak sampaikan hajat kita. Hikmah besar dia ialah kalau kita dapat, ada risiko kematian. Sama juga macam kematian. Kan? Kita ucapkan takziah kepada bonda Ros yang kematian suami pada usia 70 tahun. Kadang ada orang yang melalui proses itu pada usia yang lebih muda. Anak dia usia berapa? 5 tahun meninggal. 30 tahun meninggal. Yang lebih muda. Tapi bayangkan tuan-puan. Bayangkan situasi ni macam ni. Anak kita meninggal usia 5 tahun. 5 tahun tu macam terlalu muda. 20 tahun lah, 20 tahun. Lalu kita kata, ya Allah, dia ni terlalu muda untuk meninggal. 20 tahun meninggal. Kita kata, ya Allah, dia ni terlalu muda untuk meninggal. Kita tak tahu apa yang berlaku pada anak itu pada usia dia 21, 22, 23. Kita tak tahu. Boleh jadi pada usia 21, dia sudah mula memberontak dan keluar dari Islam. 23 dia terlibat dengan jenayah berat. 24 dia masuk penjara. Bayangkan Allah matikan dia pada usia 20 tahun sedang dia masih sedang beriman dan sedang patuh cakap mak bapak. Ada orang usia 71 tahun, 72 tahun masih ditangkap khaluat. Usia 80 tahun masih lagi berfoya-foya, syirik sana sini. Allah matikan dia pada usia 70 tahun dalam keadaan beriman di hadapan keluarga. Setelah berlalunya Ramadan. Dan kita harap Allah terima amal ibadah dia sepanjang Ramadan. Kita tak tahu tentang masa depan. Yang kita tahu ialah kita ada Tuhan. Kita ada Allah yang tidak pernah meletakkan
benda yang tak baik untuk kita. Semuanya benda yang baik. Kita ada Allah yang sentiasa menyediakan sesuatu yang sangat baik untuk kehidupan kita. Allah tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tak baik untuk kita. Tak pernah. Tinggal lagi. Kadang-kadang bila kita laluinya, dalam otak kita tak terfikir apa benda baik yang Allah nak bagi ni. Tapi yakinilah. Dengan nama-nama Allah yang indah, yang cantik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Kan dalam surah Hasyar ni kan. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ni makna Al-Quddus dekat sini. Kudus. Allah tidak pernah ada ill intention untuk kita. Kekuasaan Allah semata-mata nak beri kita balasan kurniaan terbaik. Kita je yang macam anak kecil tadi yang sedang diganggu nak berseronok, nak main soket. Sedangkan Allah pelihara kita supaya kita tak mati keras kejung kat situ. So, bila kita kenal Allah begitu, kan tadi di proses macam mana? Kita kenang nikmat yang kita dapat, kita bersyukur, barulah kita mula kenal Tuhan yang maha baik ni. Baiknya Allah pada aku, banyaknya dah Allah bagi pada aku ni. Kita kalau dapat kurniaan yang banyak bertubi-tubi daripada orang, katalah Kak Intan datang rumah saya beraya dan dia bawa buah tangan yang bukan-bukan. Dia bagi hadiah tu ustaz ni untuk ustaz, yang ni untuk ustaz. Akhirnya tuan-puan, tuan rumah saya rasa malu. Banyaknya bagi ni. Kenapa ni saya tak layak banyaknya bagi. Kita tak pernah rasa macam tu pada Tuhan. Sebab kita tak sedar nikmat-nikmat yang dia bagi tu bertali arus. Bertali arus. Yang kita nampak apa yang kita nak. Dan kalau begitulah kita bersikap, sering bersyukur, sering kenang nikmat Allah. Kita takkan terasa kalau Allah tak izinkan, tak. Benda tu non-issue buat kita. Punya banyak dah Allah izinkan benda lain, yang ini Allah tak bagi, setakat 1, 2 Allah tak bagi. Aku dah tenggelam dengan nikmat Allah. Itulah level Nabi Ibrahim. Yang dia digelar sebagai orang yang sangat bersyukur. Sebab dia nampak, dia lihat nikmat-nikmat dari Allah. Bertali arus, tuan-tuan, bertali arus. So, adakah kita rasa kita belum cukup bahagia? Kita sudah bahagia sebelum sampai syurga. Kita sebenarnya sudah cukup bahagia sebelum sampai syurga. Wallahu a'lam. Ustaz, yang saya tanya tadi tu berkenaan maksudnya bukan kita prasangka buruk pada Allah. Pada saya, bila saya terbaca ayat yang diorang tulis tu, membuatkan saya, bila contoh saya malas, saya akan ingat dalam hati balik. Sebelum Allah tak nak pandang aku, sebelum Allah tak suka aku, baik aku buat. Contoh kita malas kan nak berzikir kan, bila saya teringat balik orang tu cakap, bila kita tak nak berzikir tu maksudnya bukan kita tak nak. Tapi ni, bila saya ingat balik saya akan, saya kena lawan, saya kena buat sebab sebelum Allah tak pandang saya, sebelum Allah tak suka saya, baik saya buat. Tu saya punya ni lah pandangan bila terbaca orang tu tulis macam tu kan, menguatkan semangat kita. Boleh juga dalam bentuk satu motivasi. Dan ada juga macam ni. Ada part-part yang Allah kata Allah tak nak dengar, Allah tak nak tengok. Tapi semua tu berlaku di mahsyar. Dekat akhirat. Sebab tu penggunaan sebelum Allah tak nak dengar,
sebelum Allah tak nak lihat, dia bukan berlaku dekat dunia, dia berlaku dekat akhirat. Selagi mana kita masih hidup, selagi mana kita dekat dunia, Allah masih sudi nak dengar. Pemahaman sebenarnya macam tu. Tapi untuk motivasi kita, bukan dalam bentuk nak menyalahkan Tuhan, silakan. Silakan. Wallahu a'lam. Okay, tutup kuliah Ustaz. Boleh, Banyak boleh. betul soalan hari ni. Masya Allah. Ada lagi nak tanya ke? Okay lah, tutup lah. Saya pun nak pergi beraya sekejap lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak. Di atas perkongsian ilmu yang sangat-sangat memberi manfaat. Banyak yang kita dapat hari ni. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama, dalam kehidupan kita, insyaAllah. Terima kasih kepada tim Gema Nurul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita